Oke. Jadi inilah langkah-langkah dia dalam apabila kita sudah buat dalam AppSheet tu. Okey, kita ada 5 langkah. Okey, untuk siri 2 sajalah. Harap-harap boleh sampai ke bahagian 5. Okey, yang pertama kita connect dulu Google Sheet dalam menu table. Okey, dalam AppSheet tu ada menu table. Siapa yang belum pernah guna, nanti saya tunjukkan apa itu menu table ya. Kalau sudah tahu tu tiada masalah. Okey, kemudian edit kolom. Ini yang paling penting lah, kolom yang template PPT kita sudah buat tu, yang siri pertama. Jadi kita akan edit jadi dalam tu. Kemudian kita akan create slide table. Selepas dah selesai semua kolom kita sudah ubah sesuai apa semua kita edit, kita kena create slide lah, slice. Okey, baru kita pergi kepada paparan aplikasi, gunakan menu UX dan kita edit lagi UX tu dengan menggunakan menu behavior. Okay, jadi ini ada 5 langkah untuk step kedua ni lah. Okay, jadi untuk seterusnya, sekejap ya. Okay. Okay, diharap rakan-rakan guru sudah mengubah sesuai inilah dua laporan ni, aplikasi PPT ni, template ni dengan yang ini. Kalau yang sudah muat turun tu, boleh muat turun lah, jangan gunakan yang ini. So, gunakan klik saya file ni, boleh make a copy. Namakanlah ikut nama sekolah cikgu di sini. Okey, jadi untuk ini seperti yang sebelum ni, saya sudah kemas kini semalam. Okey, saya sudah edit yang ini, nama ni. Okey, ini nama-nama yang saya sudah sediakan. 1 BM, BI sampai. Okey, untuk letak ada pertanyaan dengan saya untuk letak nama guru kelas tu. Okey, di belakang di menu dia ada perkataan nama guru kelas. Jadi boleh letak nama guru kelas yang terlibat. Yang kena isi ini saja. Nama guru kelas, yang lain dibiarkan kosong. Dan juga nama murid. Okey, nama murid, bilangan dengan nombor kepenalan jati dah lah. Okey, nama untuk template ni saya letakkan nombor kepenalan, saya letakkan X lah. Sebab melibatkan data yang peribadi. Jadi kalau saya letakkan nombor pengenalan betul, nanti dalam YouTube dia akan remove kita punya video. Jadi saya kena padam ni lah. Saya gunakan simbol X ni. Tapi nanti peringkat sekolah cikgu tukar nantilah. Okey, jadi saya sudah buat semua ni. Saya sudah buat template ni. Okey, jadi sekarang kita akan mulakan lah. Okey, sebelum kita pergi step seterusnya, ada pertanyaan? Cikgu Mo. Ya. Dengar tak? Saya mau tanya, kalau macam template macam tahun 1, 2, 3 kan, kalau macam ada subjek RBT apa tu kan, kita kasih biarkan saja kan? Ya, untuk ataupun okey, saya jawab dulu Okey, untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 dia tiada RBT kan? Nanti cikgu boleh delete saya yang ini. Ini kan sejarah RBT ni. Cikgu delete saja, right click delete saja. Tapi untuk first ni kita ambil dulu pertama ni. Nanti untuk selepas yang sudah siap tu, bila kita copy yang ke tahun berikutnya, baru cikgu delete yang sudah selepas di copy itu. Begitu. Okey, sudah langsung buat. Buatlah. Sekarang kita gunakan dulu yang inilah contoh dia. Jadi sekarang ni saya kenapa saya ambil tahun 6, sebab data utama ni yang ini yang saya sudah sediakan untuk kita punya template ni adalah data untuk tahun 6. Contohnya TP BM ni dia melibatkan dia punya tafsiran ni yang untuk tahun 6 punya. Tapi di sini kalau kita lihat saya sudah sediak ada untuk RPT di sini macam contoh ni. Jadi dia untuk tahun 6. Jadi tidak sama dengan untuk untuk data tafsiran untuk tahap 1 dia berbeza. Dia tiada tahun 6. Kemudian untuk TP bahagian membaca, menulis ni pun dia tidak sama. Okey ya. Jadi saya ambil contoh untuk tahun 6 dan nanti boleh copy saya nanti. Okey. Boleh? Ada lagi pertanyaan sebelum kita terus kepada peringkat seterusnya? Tapi kalau kita ambil contoh yang ini tiada masalah sudah ni. Boleh kita guna saja. Okey.
Ada lagi? Maaf, Cikgu nak tanya. Maaf, Cikgu nak tanya. Yang guru kelas tu kat mana? Saya terlepas yang tu. Nak guru kelas. Yang guru kelas tu, Cikgu cek pada template yang saya sudah edarkan tu, nanti Cikgu download. Okey, boleh cek di bahagian belakang sekali ni. Okey, ada 3 template ni. Guru kelas, PDF sama URL. Cikgu boleh letak nama guru kelas tu awal-awal lah di sini. Ini untuk memudahkan lah. Sebenarnya boleh juga Cikgu copy buat apa ni secara pilihan tu. Tapi biasanya guru kelas tu untuk contohnya tahun 6 dia tidak akan berubah. Dia tetap fix dengan nama guru kelas tersebut. Jadi senanglah. Untuk kali saya letak. Jadi setiap nama murid ni, satu nama murid ni dia mesti ada satu nama guru kelas di belakang tu. Okey, yang ini satu row ni. Okey, ada fungsi dia sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan waktu dalam AppSheet tu lah. Okey, alright? Okey, thank you. Okey, jadi ada lagi sebelum kita pergi ke step berikut? Okey, jadi kalau tiada soalan, jadi kita pergi kepada peringkat kedua. Okey, kita buat AppSheet je lah. Okey, untuk AppSheet dia ada 2 cara. Kita mau buka. Kalau yang belum pernah buka lah. Okey, pertama kita boleh type di Google sini, kita klik saja AppSheet. Okey, kita boleh type appsheet.com lah. Okey, dia akan keluar lah. Okey, yang ini. Tapi pastikan kita punya akaun untuk guna dia guna email Delima, boleh cek di sini. Macam contoh saya gunakan email Delima saya yang guru lah. Boleh cek di sini. Login gunakan email apa? Okey, yang ini ya. Okey, jadi ini cara pertama. Okey, cara kedua paling mudah. Okey, daripada kita punya Google Sheet ni, okey, pastikan kita akan gunakan akaun Delima sendirilah. Okey, klik pada extension ni. Okey, biasa saya akan pergi kepada extension ni. Jadi ada sini AppSheet. Dia akan ada keluar AppSheet sini. Jadi kita boleh create an apps, klik pada ini, dia akan ciptalah apps tersebut. Tidak perlu kita buka daripada paparan ni. Jadi ini saya contoh, saya padamlah dulu. Okey. Jadi kita buka ni, klik pada extension, klik pada AppSheet dan dia akan keluarlah create an AppSheet. Okay, sebelum kita buat ni, pastikan nama ini kena betul lah. Mesti ada nama sebab dia akan cipta kita punya AppSheet tu berdasarkan nama yang ada di atas ni. Okey, jadi saya klik dulu klik extension, AppSheet, create an apps. Klik pada ini. Okey, dia akan terus cipta lah AppSheet tu. Kita tunggu sekejap. Okay, pastikan yang ini ya, table yang pertama ni, data source ni tidak perlu. Yang ini siap table ni. Okey, dia akan keluarin lah. Okey, ini paparannya. Dia ada subjek berikut. Okey, boleh? Ya. Tadi yang subjek BM tu kan diklikkan. Tidak. Mana-mana saja dia akan keluar untuk semua. Tapi kalau tadi PM kan saya letak. Yes. Tapi coba tengok dia keluar apa. Okay. Dia keluar. Dia akan keluar semua yang ada di dalam ni. Okey, di paparan utama lah. Okey, saya belum lagi teruskan. Saya tengok dulu respon lain. Kalau ada masalah. Okey, jadi kalau tiada masalah, okey, kita klik saja kepada Customize Your Apps. Klik pada ini. Dia 2 saja, tapi dia memang dia akan pergi untuk masuk ke dalam sistem tu, kena Customize Your Apps lah. Klik saja ini. Okey, dia akan keluarlah paparan ini. Okey, settle untuk kita buka apps di dalam aplikasi. Nah, tengok, lihat nama dia di bahagian atas ni. Okey, kalau kita tengok aplikasi PPD tahun 6. Jadi dia akan ikut apa nama dalam kita punya Google Sheet yang kita cipta tadi, yang ini. Okey, dia akan ikutlah namanya. Okay, jadi kita tengok apa kita punya tajuk tadi. Okey, tadi sudah muat dari Google Sheet dalam AppSheet. Sekarang baru kita pergi yang pertama. Tadi itu belum pertama, itu baru kita buka aplikasi dalam AppSheet. Okey, kita akan mulai Google Sheet dalam menu table. Okey, kita lihat balik kita punya AppSheet. Okey, dalam AppSheet first dia akan keluar laman utama saja. Yang bagian lain table apa tadi tu Kita ambil table lain tu daripada subjek, berikut prestasi murid, BI, semua tiada.
dalam ni. Jadi kita kena add table. Okey, dalam ni kita ada di tepi kita ada banyak menu. Home, info, data, UX, behavior. Jadi first tu kita akan pergi kepada data dulu lah. Dengan data tu kita klik pada new table, ataupun di tepi di dia punya table yang kita buat di sini dia ada. Yang ni kan. Table ni maksudnya di bawah ni. Ini di bawah ni. Nama-nama yang bahagian bawah ni, bukan yang atasnya. Nama di bahagian PM, BI, Math yang ini. Itu table maksudnya. Jadi kita kena add masuk dalam ruangan ni, bawah ni. Jadi ada di tepi ni. Okey, klik siap. Masuk. Subjek diklik siap. Add table ni. Okey, biarkan dahululah. Biarkan dia masuk begitu. Okey, selesai. Dia akan sudah masuk. Abaikan dulu, nanti kita akan edit di situ. Kita klik dulu semua sebab kita ada banyak table ni. Kita ada satu, ada berapa ni? Jadi kita klik masuk semua dalam tu. Jadi yang kedua kamu klik masuk dahulu sebelum kita pergi step seterusnya. Klik record lagi lah. Ya, record. Klik saja semua yang ada tu supaya apa yang ada dalam table di bawah ni yang kita sudah cipta sebelum ni, dia masuk di dalam ni. Maaf cikgu, kena masukkan semua table ke dalam app sheet ni? Ya, kena masukkan dahulu. Sebab kita akan modify semua table tu yang kita sudah buat tu. Memang agak lambat lah sebab banyak kan. Okey, sudah selesai. Atau masih tengah? Cikgu Mu, macam mana mau tengok susunan begitu? Saya punya ni libar-libar semua. Maksudnya macam mana kak? Itu analisis mutu bersusun kecil-kecil. Kecil-kecil? Ini macam analisis sebelahnya subjek. Oh. Nampak semua. Kasih ini view di tepi ni lah. Begini kak? Ya. Oh begitu. Okay. Paparannya di tepi ni. Ini ialah gambar yang penggunaan di mobile lah. Kita akan nampak lah di sini. Nanti kita boleh uji di sini dahulu sebelum kita sudah selesai okey semua, baru kita share kepada rakan guru lain lah. Okay, ini paparan yang untuk besar lah. Jadi biasanya saya akan buat paparan begini. Okay, saya tunggu dulu yang lain. Dan untuk saya sudah muat next semua. Tapi ini baru template yang ini ya. Yang satu lagi nanti. Yang ini dulu kita buat. Oh, betul-betul ku syok lah yang lain ni membuat. Ya, cikgu memahami. Memahami paparan ni macam begini, diklik sana, diklik sini, tapi hati gedep-gedep. Okay, kalau kamu perasan tu ada perkataan kolom tu di situ. Di atas kolom tu dia ada tik berwarna merah di sini. Kalau kamu perasan, kalau gunakan template ni lah, mesti ada warna merah. Ada kan? Kalau kita pergi cek di situ dia akan ada ralat di sini. Tapi tidak ada masalah nih. Ini ralat yang kita boleh abaikan saja. Oke, selepas buka table tu jangan lupa save di atasnya. Save control lo. Ada save, nanti kadang kamu keluar dia hilang itu. Klik saja walaupun tidak ada paparan biru ke apa begitu. Kalau macam sekarang ni dia istrinya sudah kena save lah. Kalau dia ada biru tu kena klik lah save. Oke, semua sudah muat naik. Sebelum kita akan modify dia punya data kolom tu. Sikit lagi membobot lainmu. Oke. Lain lidut. Sikit lagi. Oke ya. Harap-harap sudah selesai semua. Oke, sambil tu saya terangkan dahulu. Kalau kamu lihat paparan tu, paparan yang dalam menu table ni, dia akan susun ikut abjad. Jadi yang pertama mesti huruf E dan yang terakhir huruf yang terakhir lah. Kalau huruf Z ada, dia akan turun pada huruf Z. Jadi untuk mau cari kita punya table yang kita sudah mau naik, kita rujuk pada ikut abjad lah dalam ni paparan ni. Oke, kalau anda sempat buat teks semua pun tidak apa. Kita akan buat
kita akan buat 1, 2 dulu. Yang lain tuh kalau mau buat kemudian pun tidak masalah, bekerja rumah yang selepas tuh. Jadi untuk yang ini, untuk paparan pertama tidak akan keluar laman utama di sini. Kalau cikgu klik set subjek, contoh subjek kan, dia akan pergi begini rupanya. Sabar, kita akan ubah sesuai nanti. Jadi kita akan modify kita punya table nih. Kita pergi kepada first, kita tengok dulu sini lah. Kita pergi kepada laman utama dahulu. Ini laman utama nih. Jadi ini table ni lah. Table utama, kemudian ada subjek, berikut presentasi murid, BM, BI, matematik tu. Jadi kita pergi kepada laman utama dahulu. Kita pergi yang pertama ni lah. Klik saja kamu kepada table laman utama tu. Dia akan keluar yang perkataan begini. Dalam ini kita klik pada view column. Dia ada 4 di sini. Ada menu view column, view source, view data, delete. Untuk view source ni dia akan pergi kepada data. Kalau klik ni dia akan pergi kepada data ni. Secara automatik kita boleh tengok di situlah. Jadi kita pergi kepada view column, klik pada view column ni. Yang ini. Ini kita akan ubah sesuai di dalam ni. Ini adalah kita punya langkah kedua, edit column table yang dimuat naik. Yang inilah. Jadi sudah klik ni. Untuk laman ni rasanya tidak perlu banyak diubah. Sebab kita tengok nombor ni, nombor bilangan yang ini, subjek yang ini, penerangan, yang bagian table ni, dan icon yang ini. Jadi pastikan icon ni dia punya type ni ialah image. Yang lain tu macam nombor dan number. Double klik pada number tu dia akan adalah di sini. Ini kita akan ubah sesuai ikut pada table yang kita perlukan lah dia punya paparan. Jadi ini number, kekalkan dia number. Subjek kekalkan teks. Subjek ni teks ni dia ada 2 di sini. Dia ada teks, kemudian dia ada long text. Untuk ayat yang pendek, perkataan yang pendek kita kekalkan teks ya lah. Penerangan tu teks dan icon kita tukar image. Image ni ada 2. Image dengan juga thumbnail. Ada thumbnail di sini. Thumbnail. Yang ini. Kita boleh pilih image atau thumbnail, tapi di sini saya cadangkan gunakan image lah. Settle untuk laman utama yang pertama ni. Kita pergi kepada table yang kedua. Table yang banyak sikit kita kena isi. Table kedua pergi kepada table subjek. Ada subjek sini kan? Table subjek, klik pada table subjek. Table subjek ada di bahagian bawah yang ini. Sama juga kita kena ubah. Rasanya dia tidak akan dia akan sama. Dia icon dia akan jadi image, penerangan dia akan jadi teks, subjek dia akan jadi teks, number dia akan jadi number lah. Nanti untuk row number ni biarkan dia. Dia ni automatik dia jana untuk buat. Jadi abaikan yang ini. Row number ni. Subjek tidak ada masalah. Nanti kita akan buat dalam UX nanti apa fungsinya. Selepas subjek dengan laman utama rasanya dia tidak ada masalah di situ. Kemudian kita pergi kepada table table BM ni lah. Ikut prestasi murid saya akan buat di ujung. Table BM dulu, table subjek ni. Kita ada BM sampai subjek RPT di sini. Jadi buka dulu table BM, cari BM di sini. Yang ini. Saya stop sampai di sini dulu. Macam mana yang lain? Kalau di table BM ni, kalau yang gambar tu kena tukar lah tu kan cikgu pergi image, gitu kan? Kejap pada table ni. Untuk table BM ni, contohnya bilangan ni number. Biarkan dia number. Gambar kita kena tukar di dalam bentuk image. Kita ambil image ni. Klik pada image. Kemudian nama murid biarkan dia teks. Nombor kad pengenalan. Dia ada 2 di sini. Kita boleh pilih number ataupun teks. Tapi sini saya cadangkan teks lah. Sebab apa? Sebab apabila dipapar nanti dia, kalau nomor SC tu dia akan keluar
dia ada koma bah, ada koma lah, ada titik, ada nokta lah di dalam nombor paparan gambarnya nanti. Jadi kalau dia teks, dia akan ikut siapa nombor yang ditulis itu, dia akan ikut, dia akan ubah. Ini untuk teks. Kemudian jantina teks. Untuk kemahiran mendengar, gunakan teks. Tapi untuk kenyataan tafsiran itu dia melibatkan ayat yang panjang. Tukar teks kepada long teks yang ini. Kalau kemahiran mendengar, dia akan kita letakkan TP1, TP2, TP3, dia pendek saja dia punya ayat. Tapi kenyataan tafsiran kemahiran ni kita kena tukari kepada long text. Sama juga kemahiran membaca teks, kemahiran tafsiran, kemahiran tu kita kena tukar kepada long text. Yang mana-mana berkaitan dengan kenyataan tafsiran tu kena tukar kepada long text. Kita penguasaan teks, kenyataan tafsiran tu kena long text. Ulasan guru kita pilih long text. Mana tahu guru yang subjek tu dia mau berceramah dalam ulasannya, kena buat long text lah. Guru subjek teks, guru kelas teks. Untuk PDF dengan URL PDF kita kena tukar teks kepada file, pada file itu. Teks kepada file. Yang ini. Kemudian URL kekalkan pada URL. Itu sahaja. Tanda-tanda yang biru-biru tu apa fungsinya, Cikgu? Yang ini nih. Ini yang selepas kamu tukar semua nih. Pastikan. Kalau dalam ini show ni dia akan paparkan tu table tu. Kalau edit table boleh edit atau tidak boleh edit. Maksudnya kalau kita padam ni, edit ni. Gambar tu kita tidak boleh edit. Artinya dia papar gitu saja. Itu fungsi. Nanti saya akan tunjukkan apabila kita ubah sesuai ini. Tapi yang untuk ini saya first tu kita buat ni dulu lah. Pastikan dia semua nampak. Nanti baru kita akan padam mana-mana yang tidak perlu. Require ni ialah kalau kamu tidak isi tu dia tidak boleh save. Macam kalau kita buat Google Form yang ada biasanya soalan kita dalam Google Form dia ada tanda warna merah tu. Artinya kalau kita tidak lepas tu kita tidak boleh submit kita punya borang. Inilah fungsinya yang tepi ni. Jadi kita buat pilihan lah. Tapi kalau ini saya akan untick semua. Sebab kalau contoh guru tersebut dia belum habis selesai buat tafsiran membaca, tapi laporan kena hantar. Jadi tidak masalah dia untuk abaikan untuk soalan bagian ini tidak mengisi. Jadi biarkan dia kosong semualah. Letakkan satu yang penting iaitu nama murid. Tapi nama murid kita sudah isi awal-awal kan, jadi tidak masalah lah. Ini dahulu. Jadi untuk table lain buat yang sama lah. Jadi untuk step seterusnya, selepas kamu buat BM, kamu buat pula yang table untuk bahasa Inggris yang kedua. Semualah sama juga keadaannya. Yang gambar kita tukar kepada picture, image. Kemudian tafsiran itu kita boleh pakai long text. Kita akan ubah. Kemudian PDF kita tukar kepada file. Yang lain tu kita akan buat yang sama lah. Jadi selesaikan itulah dulu. Cikgu buat dulu 1-2 table untuk percubaan supaya kita punya bengkel dah lama. Jadi nanti selepas kita habis bengkel ni, cikgu boleh buat kemudian di rumah yang seterusnya lah. Buat yang kita ajar lah kalau boleh kan? Ya, betul lah. Jadi saya buat untuk dua ni table BM dan BI dulu lah. Kalau kamu perasan PSB ni dia ada warning. Di table PSB ada warning. Kita lihat table PSB apa masalah dia. Ketik warningnya, the spreadsheet raw number is being used as a key in a table PSB. ID column in table. Kita ubah saya ID kolomnya. Hilang. Banyak di sana masalah dia. Dia tidak mau apa ni? Di mana tu masalahnya? Jam sama set ni ID. Ya.
Dia yang masalah tu kita kena ubah bilangan ni. Okay, pergi number. Kemudian key label ni kita kena tukar dia pergi bilangan. Label kita kena klik on warna biru. Dan kalau kita raw number tu dia ada require kan. Okay, padam ni yang di atas ni pastikan semua tiada biru, pindahkan di bahagian bawah semua. Kemudian baru tekan save. Biasanya kalau saya buat satu aplikasi, bila ada keluar begitu saya akan cari dulu apa masalah dia. Tapi tadi tu masalah tu dia tidak mengganggu je sebenarnya. Okey, cuba buat, kemudian cuba tekan save kalau dia boleh hilang. Okey, kita akan pergi kepada dua dulu ni lah, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ni. Yang lain tu nanti cikgu boleh buat kemudian lah. Sebab dia punya cara tu lebih kurang sama saja. Okey, jadi sekarang ni kalau cikgu klik pada, saya teruskan lah. Okey, kita pergi kepada masalah yang kedua ni lah. Okey, cikgu klik kepada PM ni. Bila cikgu tengok di tepi ni bahagian aplikasi ni, dia tidak ada menu PM yang kita kena isi. Jadi macam mana mau keluarkan PM tu ada di dalam kita punya menu. Okey, jadi caranya kita kena keluarkan dulu, kita buat test dahulu. Kita test run dulu, boleh atau tidak, berjaya atau tidak. Okey, yang pertama, cikgu pergi kepada UX. Ini kita mau buat paparan di sini ya, keluar nih. Kita pergi kepada UX nih. Okey, jadi untuk dalam UX nih, hanya paparan laman utama saya ada. Okey, dalam ni sebab itu lihat terpapar yang ini. Jadi kita mau wujudkan laman untuk BM. Jadi caranya klik pada view ni, view item ni. Okey, dia akan keluar ni lah. Okey, jadi di sini kita kena namakan laman ni bahasa Melayu. Okey, nama laman ni kita pastikan mesti sama dengan kita punya yang ini ya, subjek ni, yang ini. Bukanlah BM bahasa Melayu sini. Di sini bahasa Melayu. Dia punya table ni kita pilih kepada table BM. Okey, yang bahagian first data ni. Okey, dia akan keluar ni lah. Okey. Selepas tu kita ulang balik. Tertinggal yang BM. Okey. Dia ada, kita klik tekan new view ni. Okey, lepas tu dia akan keluar ni, dia akan nama sini new view lah. Tapi tukarkan nama daripada bahasa Melayu. Pastikan nama bahasa Melayu ni sama seperti dalam kita punya data yang ini, yang atas ni, subjek ni. Okey. Sama tu, kemudian for is data dia akan keluar ni lah. Semua data yang kita sudah dalam table tadi ada, jadi kita pergi pada table BM ni. Table BM ni merujuk kepada table yang ini. Table BM yang ini. Okey, boleh? Okey, selepas tu okey, ada lagi mau dibuat. Saya paparan ni nampak begini kan? Okey, selepas tu klik kepada card ni di bawah ni, ada di view table ni dia ada macam-macam, ada mau bentuk kalender kah, date kah. Tapi di sini kita ambil card di bawah ni, klik pada card. Okey, paparannya besar kan dalam ni. Okey, dalam paparan ni kita akan tukar dalam sini di bawah layout ni. Layout, layout ni. Okey, layout ni kita tukar kepada list. Okay, klik pada list. Okey, dia akan jadi kecil begini. Okey, kemudian kita pergi kepada butang edit di sini. Ada butang edit dan layout ni kita klik on klik, kita bukan klik kepada go detail, kita pergi kepada edit di sini. Okey, kemudian kita klik pada butang save. Okey, terus selesai. Save lah. Terus save. Kalau tidak dia akan tidak dapat save. Okey, settle yang untuk bahasa Melayu. Okey, kemudian tapi jangan dulu, kita buka dulu, kita mau buat contoh dahulu. Okey, dalam kita punya paparan ni dia panggil primary view. Primary view adalah paparan utama yang ada di bawah ni. Okey, dia ada bahasa Melayu dengan laman utama. Dua ni. Tapi nanti ini kita akan hilangkan, kita tinggalkan satu menu saya di bawah. Jadi kita abaikan dahulu. Okey,
Kita ada paparan bahasa Melayu dengan laman utama di sini. Oke, sekarang sudah settle yang ini. Slow line, tunggu kejap. Mana mau nampak tadi yang paparan view tuh? Yang kau punya baru laman utama, Mas. Keluar pula yang lain. Mana? Ini, tepik nih 2 nih. Enggak, di bawah tadi yang sudah siap. Bukan. Yang mungkin show ini. Sudah semua list, sudah. Dia ada 2 nih sini. Oke, untuk macam mau susun ini kan kita boleh ubah lah. Contohnya kita pergi pada bahasa Melayu ni. Cikgu mau ubah pergi mana? Tengah-tengah atau right. Kita tukar ini, dia akan berpindah lah. Kedudukan nih. Laman utama dulu, baru ini. Di sini dia punya position. Okay, nanti kita kena hilangkan lah. Oh, boleh tukar ya? Yang laman utama kasih ke depan? Boleh. Kita boleh kasih pindah dia. Kita klik contohnya manalah contoh laman utama kan. Dia dalam center di tengah-tengah, gambar yang di bawah nih. Kalau kita pergi left, dia akan pergi left. Kalau kita pergi right, dia akan pergi right lah. Kalau pergi right most, dia akan keluar yang paling kiri. Begitu. Jadi sini saya letakkan center lah. Oke, tambah. Oke, terus save saja. Save, oke. Oke. Settle. Oke, kita pergi kepada bahasa Melayu. Klik kepada bahasa Melayu yang di sini ya, paparan untuk handphone nih. Oke, cikgu tengok sini nama murid 1, murid X murid. Oke, X ini nomor kad pengenalan kan, ini nama murid. Kalau cikgu mau ubah paparannya pun tidak masalah. Caranya, cikgu klik pada bahasa Melayu nih. Oke, klik kepada title go dia bagian layout nih. Title go dia. Kita boleh pilih sini. Kita mau apa yang di atas. Jadi kita biasanya sini kita akan letakkan nama murid lah. Oke, dia akan bertukar. Jadi di bawah nih subtitle nih tukar kepada nomor kad pengenalan. Jadi nomor murid di atas, nomor kad pengenalan di bawah. Kalau mau tukar macam mana? Oke. Ya. Oke, kita save lah selepas tu. Oke, sekarang cikgu selepas save, coba cikgu uji. Oke, contohnya cikgu ambil murid tahun 1, murid 1 nih. Klik, oke, adakah borangnya keluar? Inilah borang-borang yang diisi. Oke. Apa boleh type kan? Kita boleh type di sini. Di sini kita boleh type. Tapi sebenarnya kita tidak perlu type. Kita gunakan dia punya make klik saja. Kecuali ada beberapa lah. Oke. Tadi saya bagi tahu kalau kita tengok table nih, buku data, table bahasa Melayu. Oke, table nih, kalau kita cek dia view kolom nih. Oke, sekarang nih contohnya nama murid. Nama murid tidak boleh edit. Sebab apa tidak boleh edit? Sebab kalau kita cek kepada table BM tuh, oke, kita ini nama muridnya, nomor 4 ini nama murid. Kita pergi tapi oke, nomor 4 masalah nih apa? Oke, paparan nih. Oke, kita tengok nama murid tuh. Oke, nama murid nih 4 nih. Kita tengok kepada edit table nih. Oke, bagian edit table. Oke, nama murid nih dia sudah ada. Jadi dia kalau kita contohnya kita padam nih kan. Kita save. Oke, nama murid nih dia tidak boleh diedit sebab dia ada require nih. Tapi kalau kita padam nih, tukarlah. Padam nih. Ini kita padam. Tidak mau ya.
masalah dia. Okey. Untuk nama murid mic kad pengenalan ni lah kita boleh edit sini. Ini kita boleh tukarkan. Tapi sebenarnya kalau kita sudah siapkan kita punya laporan ni, contohnya kita sudah letakkan nomor pengenalan murid, takut guru yang ada tu ubah, kita boleh hidden dia. Kita klik siapa ini edit table ni, klik pada edit table untuk nombor my kit ni, kita save. Okey, secara otomatik dia tidak boleh edit sudah. Tengok, saya edit tidak boleh. Itu gunanya edit table ni. Jadi mana-mana yang berkaitan yang kita tidak mau data tu diganggu, kita kasih klik edit table di sini, tukar deh. Macam jantina saya tidak mau kena ganggu sebab saya sudah setkan jantina tu ikut jantina yang betul. Jadi kita klik dia. Jadi apabila guru mau isi, dia tidak boleh ganggu ni data. Okey, data ni dia tidak boleh ganggu lah. Artinya tengok saya tidak boleh ganggu sudah. Yang boleh saya edit yang bagian yang inilah tafsiran ni yang perlu diisi saja. Yang data utama yang sudah kita sediakan tu jangan dikacau lah. Okey, sekarang kita mau masukkan gambar. Kita buat dulu untuk gambar untuk semua murid pada PM. PM. Ya, PM ni. PM saya dahulu. Sebab nanti kita copy paste data gambar tu dalam murid yang lain. Okey, contohnya lah gambar ni. Ni gambar. Klik pada ini, dia akan pergilah gambar sini. Jadi untuk gambar atau ikon, cikgu-cikgu boleh buka satu aplikasi, satu laman web. Ya, saya buka satu laman web. Simpanlah laman web ni untuk cari ikon dan juga gambar lah. Okay, saya mau cari satu gambar lah murid di sini. Okay, apps ni klik kepada flat icon. Okay, nama laman webnya flaticon.com. Copy, saya akan paste dalam grup dalam ruangan chat. Okay, itu ada punya nama laman webnya flaticon.com. Okay, buka tu. Kemudian cikgu boleh cari ikon yang cikgu mau. Contohnya saya mau cari gambar murid lah. Jadi saya misalkan student. Okay. Inilah gambar-gambar murid yang ada. Jadi saya ambillah satu orang contoh lah gambar murid di sini. Contoh murid ini murid lelaki. Klik saya ada butang nih download PNG nih. Klik download PNG, free download. Kita tunggu dia selesai download. Okey, selesai. Kemudian satu lagi murid perempuan. Mana ni murid perempuan lah. Contohnya lah. Okey, saya sudah ada dua gambar, murid lelaki dan murid perempuan. Okey, baru kita buka balik aplikasi tu. Baru kita ngoteng lah. Okey, contoh nama murid satu ni adalah murid lelaki. Di situ pada aplikasi saya student ini. Okey, dia sudah ada lah gambar dia sini. Lepas tu save. Okay, tunggu data dia baca. Okey, keluar sudah. Ada sudah gambar murid kita di situ. Okey, jadi selepas tu kita buatlah murid kedua. Ya, buat dulu yang ini. Letaklah gambar murid kedua. Murid kedua pun lelaki. Save. Okay, murid ketiga pun ialah perempuan lah contohnya. Okey, keempat perempuan. Okey, yang kelima jantina pun saya letak X saja. Okey, 5 lelaki, perempuan. 6 ini contoh lah untuk memudahkan cikgu buat. Habiskan semua gambar ni lah. Kalau cikgu malas mau letak gambar pun tidak ada masalah. Tapi kalau saya lebih suka letak gambar supaya nampak lebih cantik kita punya paparan. Okey, cikgu boleh. Okey, yang kedua, selepas cikgu letak gambar ni, cikgu jangan buat benda yang sama pada
table BI, BKD, BM, semua yang lain. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Sebab data ni, gambar ni sudah ada dalam kita punya data source. Jadi caranya supaya murid yang table BI, moral, matematik ada. Okay, kita pergi kepada data source ni, kita buka balik ni. Cikgu cuba tengok dalam table BM tu ada sudah apa ni? Cikgu punya data di sini. Ini ni. Gambar ni. Cikgu copy sian ni. Copy nombor 1 hingga nombor 10 ni dalam ruangan gambar ni. Cikgu copy, kemudian cikgu pergi BI, cikgu paste saja. Pastikan susunan nombor ni murid ni sama dengan susunan yang cikgu punya susunan pertama TPM tu lah. Okey. Kemudian matematik sama juga, kita paste saja di sini. Jadi gambar tu akan muncul dalam semua cikgu punya aplikasi nanti. Sekarang saya isi semua. Table saya edit. Okey. Settle untuk copy paste ya. Jadi senang. Cikgu tidak perlu lagi untuk buat benda yang sama. Untuk satu kali saya buat. Okey, settle untuk itu. Okey, kalau cikgu buka nanti untuk BM, BI, matematik apa semua, dia akan ada sudah nama murid dengan dia punya gambar-gambar ni lah. Okey, settle untuk ini. Faham. Okey, boleh? Boleh. Okey, seterusnya, okey, baru kita pergi kepada ni, baru edit yang bahagian table lah, edit table saja. Pastikan untuk dapatkan untuk betulkan apa yang ada dalam table ni. Okey, selepas tu kita akan pergi kepada langkah ketiga, create slice table. Okey, ini yang langkah yang kena buat lah dalam. Okey, boleh saya teruskan ataupun tunggu dulu? Atau lain tu masih mengedit kah? Okey, boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada menu slice. Okey, apa guna menu slice ni? Okey, menu slice ni kita guna untuk cantikkan kita punya paparan dalam UX ni. Okey, UX pertama tadi bahasa Melayu kita tidak akan guna ni sebenarnya. Kita akan buat pada menu slice di sini. Okey, kita gunakan paparan menu slice lah. Okey, klik pada tadi ada table kan di atas ni. Column. Okey, klik pada slice ni. Klik pada slice, dia akan kosong sinilah. Okey. Okey, untuk slice, okey, kita klik kepada new slice. Ya, harap semua dapat ikut. Klik new slice. Okey, dalam new slice ni, okey, kita akan pilih table ya. Okey, table kita pilih ialah table bahasa Melayu di sini. Okey, klik pada bahasa Melayu. Okey, klik dalam bahasa Melayu. Okey, namakan new slice ni dengan nama dalam kita punya table ni yang ini, subjek ni. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa matematik, sains. Okey, ikut dia kategori lah. Jadi bahasa Melayu pastikan nama yang sama. Jadi sini saya copy saja. Kemudian dalam ni saya akan paste di sini. Tapi slash name bahasa Melayu, tapi dia punya source table ialah PM. Okey, selepas tu kita akan custom. Ya, ada buatan custom di sini. Slash column ni kita custom. Okey, ini kita akan slash ni yang pertama ni kita akan daripada data ni lah. Jadi kita akan buang beberapa data yang tidak perlu. Okay, contohnya jantina. Jantina rasanya kalau kita sudah buat dalam ni, okay, tidak perlu lagi untuk guru lihatlah. Jadi kita boleh padam sini, kita klik delete. Okay, yang lain tu kita boleh susun atur, kemudian ulasan guru kelas. Kita pindahkan guru kelas pergi menu yang pertama, kita boleh tarik ni, ini kita boleh ubah. Walaupun ni susunan dalam table ni table ya, ikut pada susunan table ni daripada bilangan, gambar, ikut susunan ni. Tapi kita boleh ubah dia, kita boleh letak dia berada di atas pertama, guru kelas. Sebab guru kelas tidak perlu diisi 2-3 kali. Kita naik ke atas. Okey, kita pergi selepas bilangan lah ataupun nama. Okey, di atas ni.
Okey, kemudian PDF dan URL ni kita boleh padam ataupun kekalkan. Tapi di sini saya suruh kamu kekalkan lah, sebab dia ada fungsi dia nanti. Okey, itu sudah dibuat. Kemudian klik butang save. Kita sudah slide 1, kita akan buat lagi nanti slide terus. Okey, sebelum tu untuk slash action ni, okey, ini kita akan ubah nanti bila sudah selesai semua baru kita ubah bagian ni. Okey, ada dua yang kamu kena kena untick dia, iaitu adds dengan delete. Okey, adds kita kena buka dan delete kita kena untick dia. Jadi biarkan dia update. Kenapa kita kena ini buang ni? Sebab kalau kita klik butang adds ni, dia akan timbul ni butang tambah di sini. Kita tidak mau kita punya data murid ni ditambah lagi menu murid baru di sini. Tidak perlu. Jadi kita buang si adds ni, dia akan hilanglah yang ini. Kita boleh update si data terkini yang dalam ni. Okay, jadi ini kita update mode ni kita kena tinggalkan kepada update sahaja. Okay, kemudian save lagi sekali. Okay, settle yang ini. Kemudian kita akan buat lagi untuk yang kedua. Okay, untuk yang kedua kita klik new slice. Okay, kita akan pergi kepada BI. Okay, kita buatlah. Ada punya nama ni bahasa Inggeris, subjek ni bahasa Inggeris. Copy, paste di sini. System. Ya, tidak saya buang. Kemudian guru kelas saya letakkan di atas. Dan okay, biasa. Seterusnya yang terakhir lah matematik. Di sini matematik, di sini kita buang, kemudian guru kelas yang naikkan ke atas. Save. Okey, 3 dahululah. Okey, yang lain boleh? Saya tunggu dulu respon yang lain. Okey, untuk minus slice ni cikgu-cikgu boleh buat untuk semua lah, tapi dia berkaedah sama saja. Boleh buat semua, nanti boleh buat kemudian dah. Okey, next seterusnya selesai kita buat slice table ni. Okey, sekarang kita akan edit paparan dalam menu aplikasi. Tapi sebelum tu, okey, kita kena buat dahulu. Kita balik kepada yang kedua ni. Kenapa balik yang kedua? Okey, ada table yang kamu kena isi lah. Okey, sekarang ni kalau kita tengok pada data ni, data murid tentunya ni bahasa Melayu. Klik kepada data murid ni. Masalahnya sini kita mau dia keluar kenyataan TP kan, tapi dia tidak keluar, jadi kita kena wujudkan dia. Okey, caranya kita balik kepada data ni. Okey, balik kepada data ni. Sekarang kita kena tambah data baru di dalam table baru. Sekarang ni table ni yang bagian ini kan. Jadi sekarang kita buat table yang ini. Table kedua ni, data utamati data source ni. Okey, jadi cikgu klik pada table. Okey, kita pergi kepada Google Sheet ni, ada dua sini, Google Sheet dengan Google Drive. Google Sheet boleh, tidak ada masalah, kita pergi pada Google Sheet. Okey, sekarang ni cikgu cari table yang ini, di mana cikgu simpan. Okey, jadi di sini saya sudah simpan di dalam sheet ni. Mau laju mo. Ha? Laju. Okey, saya baliklah. Balik pergi data.
Okey, balik pergi data. Kita mau tarik ni masuk yang ini, data ni di dalam. Jadi kita akan pergi kepada data. Okey, masuk pada table ni. Sekarang ni ini table yang dalam ni, table pada data aplikasi PPD. Sekarang kita mau table data tahun 6 ni. Jadi kita klik new table. Okey, cari data source dia. Kita pergi Google Sheet. Okey, pergi kepada data yang mana table kamu simpan tu. Kalau sini saya sudah simpan dalam saya punya folder ni lah, folder F-sheet ni. Lagi cari tu. Kamu cari di mana? Di mana kamu simpan dia? Okey, untuk memudahkan cikgu mau cari, kejap ya. Kejap. Sebaik-baiknya, okey, cuba pergi pada drive tu. Okey, pada drive utama cikgu tu, pastikan cikgu punya dua bahan ni kan. Cikgu pindahkan ke F-sheet punya folder. Dalam cikgu punya My Drive tidak folder F-sheet. Cuba cek, ada kan folder F-sheet? Okay, dalam folder F-sheet ni, ni saya punya lah. Saya sudah ada dua data saya di sini. Jadi sekarang ni saya mau pindahkan dua data ni. Saya move masuk ke dalam aplikasi PPD tahun 6 yang dicipta ni. Inilah aplikasi yang kita buat tadi. Dia punya folder ada di sini. Jadi ini sekarang saya akan move, tarik masuk ke dalam folder ni. Ini folder dia. Okey. Jadi dia berada di sini. Jadi senang saya mau cari dan juga nanti data yang dibuatlah. Okey, baru saya akan mod next balik. Okey. Mod balik. Okey, ini data dia. Ya, apabila cikgu klik pada select data ni, dia akan keluar begini. Create a new table. Data tamat T6. Kemudian dia punya worksheet ni. Okay, dia akan banyak semua yang kita sudah buat di dalam ni. Yang ini ni. Jadi cikgu kena masukkan satu persatu. Dia tidak akan masuk semua, cikgu. Dia akan masuk satu persatu. Jadi kita kliklah maklumat sekolah dahulu. Okey, kemudian bila klik maklumat sekolah, okey, pastikan table di update kita kena read only sahaja. So ini data source. Data source kita tidak melibatkan untuk kita edit data tu. Kita cuma ambil data tu saja. Jadi kita kena klik pada read only. Jadi baru kita klik ke add this table. Semualah satu-satu. Ya, satu-satu. Jadi untuk yang pertama ni cikgu masuk 4 kan dahulu lah, yang lain tu cikgu boleh masukkan kemudian. Nanti lambat kita panjang kita punya bengkel. Untuk masukkan data ni pun juga dia lambat kan. Okay, masukkan data maklumat sekolah. Kemudian dia akan keluar di atas ni, dia akan keluar. Jadi senang. Jadi masukkan tafsiran TP akhir ini kan. Jadi di sini cikgu klik kepada read only sahaja. Dengan update add sama delete kita kena aktif lah. Jadi masuk tekan read only, dia akan otomatik dia akan masuk. Okey, tafsiran akhir. Kemudian BM masukkan BM dengan BI ni lah, label BM. Nanti subjek lain cikgu boleh buat benda yang sama beginilah. Kita read only saja, biar abaikan dia punya apa ni, dia punya ni, dia ralat ni, tidak ada masalah. Okey, kemudian TP membaca. Okey, TP BM mendengar dan bertutur. Ya, speaking. Masukkan tu dua salah BI dengan BM saya dahulu. Selesai untuk tu. Saya cek dulu ada masalah di sini. Apa ada masalah je ni?
Oke, yang ada masalah. Oke, alright. Settle untuk masukkan semua data di dalam. Data 2 ni lah. Kita masukkan tadi maklumat sekolah. Okey, TP akhir, tafsiran TP akhir. Okey, tafsiran TP BI listening, TP BI reading, TP BI speaking, TP BI writing, TP BI membaca, TP BI mendengar dan bertutur, dan TP BI menulis. Okey, itu dahulu. Okey, semua sudah buat naik. Baru kita pergi seterusnya. Sabar Jun, sabar. BM pun belum siap ini, saking pelannya line. BM saya lah dulu. Hari di sekolah bang, jadi line slow di sekolah. Kenapa? PM siap pun boleh? Di rumah tadi oke siap, tapi tiba-tiba dipanggil ke sekolah. Sabarlah. Oke. Habis BM, yang lain tu oke juga? Oke saya BM saya lah kasih masuk tu. Oke, BM saya. Dia punya teknik tu kaedah tu sambar saya tu. Oke. Jadi sekarang ni kita pergi kepada kita punya menu BM tadi. Table lah. Oke, table kolom ni kita pergi mana BM. Ni. Bahasa Melayu ni tadi kita pergi klik balik. Sekarang kita kena jadikan ni, contoh bahasa Melayu ni kita mau jadikan bila kita klik kenyataan tafsiran ni tiada dia punya TP tu. Kita perlu main type ni, kita main type ni. Jadi caranya, kita pergi kepada pertama ni kita tengok TP kemahiran mendengar dan bertutur. Ni table nombor 7 ni. Jumpa. Klik kepada table nombor 7 ni, untuk yang apa ni, tanda pensel ni. Klik kepada tu. Kita akan dapat masuk sini lah. Dalam ni dia ada kolom, nama kolom. Kita tidak perlu ubah. Kita kena ubah di data validity di sini. Klik data validity. Kita kena buat formula dia di sini. Formula dia senang saja ni. Klik pada valid it. Boleh ikut. Klik pada valid it. Tunggu dulu semua. Saya ulang baliklah. Atau ada yang tertinggal. Klik pada kemahiran mendengar dan bertutur table ni. Klik pada ini. Klik pada data validity. Klik kepada valid it. Kita akan keluar ni. Kita akan letakkan formula di sini. Apa formula dia? Kita klik kepada data explorer di sini. Dengan dia kosong sekarang ni kita cari kita punya data kemahiran mendengar dan bertutur. TP kemahiran mendengar dan bertutur. Sebenarnya TP kan. Jadi cari di sini mana TP kemahiran mendengar dan bertutur. Yang di bawah ni. Jumpa ni, yang ini. Dipanggil TP BM mendengar dan bertutur. Klik kepada ni, butang ni, tepi ni. Ada dua di sini. Ini TP mendengar dan bertutur, ni TP tafsiran mendengar dan bertutur. TP mendengar dan bertutur merujuk kepada, contoh ni. Dia merujuk kepada yang ini. TP BM kemahiran ini. Yang ini. Ini data source yang ini. Melibatkan ni. TP1, TP2, TP3 ini. Jadi, you klik ini, insert saya ni. Klik pada insert ni. Dia akan inilah formula dia. Kenapa dia tidak unable to find table bertutur? Apabila kamu sudah pilih isi ni, pastikan dia punya tanda ni dia berwarna hijau, tapi ini warna merah. Dia tahu apa masalah dia. Saya cek dulu apa masalah dia. Kejap ya. Bila dia sudah ada masalah, dia akan keluarlah error di sini. Mau cek dulu apa masalah dia. Baik, ditunggu. Ya. Ya.
Boleh disebut RBT. Sekejap, saya cek. Ada terkacau nih orang. Mendengar dan bertutur. Tidak pulang cek ya. Kena ubah nih. Oke, boleh dapat keluar. Oke, sekarang nih apa masalah dia rupanya? Oke, untuk data nih di bawah ini tadi dia perkataan dan tuh dia simbol. Dia tidak mau simbol dan. Dia mau yang huruf dan. Jadi kena ubah dulu lah perkataan dan nih. Bila saya ubah, saya kena delete balik yang data saya mau naik tadi dan saya kena add balik semula. Jadi baru bila saya klik tuh baru dia warna hijau. Dia bila hijau nih dia boleh on lah. Kita save dan kita save di sini. Mananya Cikgumu, kalau kita buat apa-apa ndak ada simbol-simbol lah kan? Iya, itu antara yang ada lah. Tapi sebelum ini saya buat tidak ada masalah pula. Tiba-tiba dia ada masalah pula nih kali. Oke, jadi apabila kita buat, oke dia keluar sudah. Oke, dia akan keluar lah nih TP 1456. Nggak habis. Oke, jadi kita akan buat benda yang sama untuk kenyataan tafsiran nih. Kenyataan tafsiran nih sama juga kita buat. Kita klik pada putang nomor 8 nih, nama dia nih. Oke, kita pilih data validity, kita klik pada klik pada nih, kita pilih kepada data explorer nih. Dia ada dua example sama data explorer. Data explorer nih kita cari kita punya table tadi, nih TP mendengar dan bertutur. Oke, pilih kepada tafsiran mendengar dan bertutur. Oke, tengok. Bila kita klik dia warna hijau. Artinya warna hijau tu dia boleh baca lah. Oke, paparan. Kita klik save. Dan kita save dahulu. Oke, jadi kita selesai lah. Oke, kita klik kepada ni. Ya, juga. Kenapa dia tidak? Oke, hilang dia punya tafsiran tu sebab kita klik dulu dia punya TP3, baru dia akan keluar di bawah ni. Begitu dia punya cara. Kita keluar dia akan pilih lah. Oke, settle. Jadi kita akan buat juga sama dengan kamera membaca. Teknik yang sama, keadaan yang sama. Oke, kita teruskan buat.
Kemahiran membaca tadi membaca bersama. Okey, klik pada data validity, valid it. Okey, cari kemahiran membaca, TP kemahiran membaca. Okey ni, TP BM membaca. Klik tu. Okey, dia ada dua, TP membaca dengan tafsiran membaca. Pilih pertama dulu lah, TP. Sebab dia melibatkan TP siap. Tahap penguasaan. Okey, insert. Okey, warna hijau. Save. Klik done. Okey, kemudian kita pergi kepada tafsiran, kenyataan tafsiran. Okey, data validity. Mana dia? Okey, membaca. Okey. Okey, dan seterusnya kemahiran menulis. Kemahiran menulis. Okey. Ini jangan salah. Kalau salah memang habislah. Nanti ralat. Okey, kemahiran tafsiran menulis. Teruskan. Dan selesai. Okey, kita boleh cek murid 1. Okey, kemahiran ni TP 2. Okey, dia keluar. Kemudian TP 3. Okey, kemahiran membaca dia keluar. Kemahiran menulis pun dia keluar. Okey, sekarang ni tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan ni kita pergi mana? Tafsiran tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan ni dia punya data validity, kita cari pada TP akhir. Okey, di sini ada TP akhir kita masukkan kan, mana tu ah? Okey, tafsiran TP akhir. Yang ini, folder table yang ini. Okey, masukkan. Okey, cari pada TPBM. Di sini semua ada nih, TPBM, BI, matematik. Jadi kita pilih TPBM. Klik insert. Okey, save. Kemudian kita masuk kepada tahap kenyataan tafsiran tahap penguasaan ni. Ini penting ya, sebab ini yang akhir kita beri pada murid nanti. Markah keseluruhan dia. Oke, kita cari balik TP akhir. Oke, ini. Oke, cari tafsiran BM. Oke, insert. Oke, save. Oke, dan kita save. Oke, kita uji dahulu. Kita cek satu persatu betul atau tidak. Ini tidak masalah. Oke, yang terakhir tadi apa tuh? Tahap penguasaan keseluruhan. Oke, TP 4. Jadi di sini murid tuh, oke, dia boleh baca. Oke, dia keluar. Oke, ulasan guru dan guru subjek. Oke, guru subjek nih, guru kelas nih dia masih boleh edit. Jadi sini saya ubah dulu lah mana bagian guru kelas. Saya tukar edit table. Sekali dengan gambar. Ya, gambar itu pun saya edit, saya tutup dia punya ruangan edit. Sebab supaya kalau diklik dia tidak boleh ubah lah. Oke, save. Oke, cek balik. Oke, dia dah boleh ubah kan. Bilangan pun masih boleh ubah nih. Jadi ini pun saya ubah, kasih not editable sama nama murid. Saya save. Sekarang kita cek balik semua. Oke, sekarang tinggal guru subjek. Oke, guru subjek sama juga macam tadi. Kita pilih kepada bagian guru subjek nih. Klik kepada guru subjek. Oke, pilih data validity. Oke, yang ini cikgu kena type dia punya formula. Ini dia ada beza sedikit guru subjek nih. Sebab kita mau satu row saja. Dia tidak mau melibatkan row yang kedua. Tapi boleh juga kita mau buat contohnya. Tapi ini klik nih. Cikgu pergi data explorer, cari
tabel maklumat sekolah. Tabel maklumat sekolah. Pilih ke tabel guru subjek sini. Ini mata pelajaran tak penguasaan tabel guru subjek. Insert, save. Dan kita save dulu. Kita lihat guru subjek. Guru subjek kita boleh pilih lah. Jika mau subjek tahun apa? Tahun 1. Guru subjek 2, guru subjek 3. Jadi guru yang mengajar tu dia boleh pilih lah mana satu dia punya nama dalam. Selesai untuk edit yang bagian yang ini. Jadi nanti untuk table BI, subjek lain sama juga dia punya kaedah. Tapi sebelum tu pastikan table tu kena ada dalam ni dulu lah. Setakat ni baru BI dengan PM saya masukkan. Banyak lagi yang belum masuk ni. Matematik, saya enggak ada PT. Ada pertanyaan yang bagian ni. Cikgu mau faham. Banyak sudah ni. Macam barat-barat sudah ni kepala. Saya ada 2 lagi. Saya kena rujuk balik semula video lah. Rasanya banyak yang tertinggal ni. Tak apalah. Semula lah. Sebab cikgu guna satu komputer. Kemudian sambil saya menerang, cikgu buka komputer cikgu. Lepas tu cikgu mau ulang tukar-tukar, dia ada masalah. Itu ada lambat sikit tu. Tapi kalau cikgu ada 2 komputer, sebelah tu GM-nya, sebelah tu buat kerja, mungkin tidak ada masalah. Tapi tak apa, boleh tengok rakaman nantilah. Cikgu, rakamanmu yang penting. Itu yang penting. Nanti rakaman. Tapi saya edit dulu Iya, boleh. Saya mana-mana yang penting tu saya akan masukkan. Yang mana yang tidak penting saya akan buang. Jadi sekarang ni, sudah ni kan bagian ini. Kita akan pergi kepada edit paparan UX dengan behavior lah, 2 ni. Ini penting sebab kita mau apabila cikgu klik macam contoh ni laman utama, cikgu klik subjek, dia akan pergi subjek yang semua subjek akan keluar. Itu yang kita kena buat. Saya teruskan. Jadi nanti kalau macam tertinggal tengok rakaman lah. Kita pergi kepada panduan yang keempat, edit paparan menu aplikasi menggunakan UX. Jadi sebelum ni kita kena buat paparan dalam kita punya menu utama ni. Jadi pergi UX dulu. Pergi pada laman utama. Sekarang kita mau cantikkan dahulu laman utama ni. Tapi sebelum tu, sekejap ya. Cikgu pergi bahasa Melayu. Cikgu klik pada ref ni. Cikgu klik pada ref. Kita tidak mau dia ada paparan di sini. Biarkan dia hilang. Jadi save dahulu. Tapi kenapa keluar dari paparan ni? Kita klik kepada option sini. Dalam UX ni ada option ni. Starting view kita pilih kepada laman utama lah. Starting view ni. Ini sudah laman utama starting view. Jadi sekarang ni balik kepada view. Kita sudah ref kita punya bahasa Melayu tadi kita tidak perlukan. Sekarang ni kita klik pada laman utama. Kita kena tukar dia dalam bentuk cut di sini. Tukar dulu dia punya paparan view tab ni kepada cut. Kemudian tukar pada layout ya, list. Kemudian titles ni kita pergi kepada subject. Subtitle kita pergi pada penerangan. Selesai, kita save dahulu. Sekarang kita mau edit dahulu gambar. Sekarang ni tiada gambar kan? Kita mau letak gambar. Jadi klik pada butang ni, kita klik ni pun boleh. Cikgu edit ni. Kita kena letak ikon sini. Jadi apa ikon yang sesuai untuk subjek? Jadi cikgu carilah dalam pada laman web collection ni. Contohnya saya mau subjek, kita ambil lah. Apa gambar yang keluar dan letak akan subjek. Bolehlah saya ambillah salah satu gambar, contohnya
Ini buku nih. Kita klik download. Oke, kemudian untuk kedua, record prestasi murid, kita ambil pada button record. Carilah ke record sini. Kita ambillah ini, gambarkan inilah. Sampai saya contoh lah. Sebenarnya saya baca koleksi tempat saya nih, tapi saya untuk kita punya pembelajaran ini saya download yang baru lah. Oke, selesai itu baru kita edit lah dulu dia punya gambar. Oke, tak icon, kita cari icon kita pilih tadi. Oke, export. Oke, kita save. Kita balik tuh, kemudian kita pilih yang kedua, edit. Oke, nampak cantik sudah cikgu. Kita ada gambar sudah kita punya menu nih. Oke, selesai yang ini. Baru sekarang nih kalau kita klik dia tidak akan pergi kepada menu yang kita mau kan. Jadi caranya, oke, di dalam nih cikgu add dahulu dalam UX nih. Cikgu add dulu slide yang cikgu sudah buat tadi. Oke, slides yang cikgu sudah buat. Mana slides yang cikgu buat? Ini di dalam nih, di bawah nih dia ada nih bahasa Inggris slides, bahasa Melayu slides, matematik slides. Jadi sekarang nih cikgu tarik dulu bahasa Melayu slides. Oke, nama tuh mesti ikut nama dia slides-nya, bahasa Melayu juga. Oke, paparan tuh, oke, gambar. Kita boleh pilih kita mau round, tidak akan jadi bulat lah. Macam saya pilih round sebab gambar tu dia akan jadi bulat. Kalau kita pilih square image nih, dia akan jadi 4 segi. Itu gambar. Jadi saya ambil round. Kalau ambil full image, dia akan jadi besar juga. Dia cantik. Jadi pakai round. Kemudian action bar, kita boleh pilih yang bagian sini. Jadi sini cukup add action. Cikgu pilih ialah edit. Yang ini. Jangan cikgu ambil pilih kepada add, ambil kepada edit. Lepas tu selesai. Okay, bahasa Melayu 2 ya, kita tukar bahasa Melayu saja. Save. Okay, di sini dah timbul ralat sebab ada satu bahasa Melayu dalam table yang sama. Okay, jadi sebelum tu cikgu ambil bahasa Melayu yang tadi cikgu buat tu Nina. Cikgu delete saja. Ada masalah tu. Ya, kita sudah ada satu kan, jadi ini bahasa Melayu 2 kita tukar. Oke. Save. Kemudian cikgu klik balik pada bahasa Melayu itu, cikgu tukar kepada menu ref sini. Pastikan dia tiada dalam. Oke, lepas tu selesai itu kan. Selesai itu kita copy saja. Kita copy. Yang ini tadi bahasa Melayu kita copy saja. Tapi kita new view, kita tekan copy. Saya di sini ada copy ini. Oke, kita tukar dia bahasa Melayu pergi kepada bahasa Inggris slides. Oke, tukar nih bahasa Inggris. Namanya sama seperti yang ini. Yang pakatan slides ya jangan letak. Oke, selepas itu yang di bawah pun tidak perlu ubah. Seperti tadi kita copy saja. Oke, kemudian kita save. Oke, gambarnya tidak berubah. Ya, kenapa? Kita abaikan dulu, kita ubah. Oke, selepas tu kita copy lagi satu kali. Oke, tengok berapa slides yang kita buat tadi. Tadi saya ada buat dalam 3 slides sama matematik. Oke, tekan matematik sini. Oke, selepas tu, oke, saya tunggu dulu respon lain. Oke, ada yang tertinggal. Setakat ni faham cikgu mau. Oke. Jadi kita kena ambil lagi satu dalam menu UXD. Kita kena ambil satu untuk rekod prestasi murid. Oke. Oke, sekarang ni kena add tambah baru. Tidak boleh copy ya. Kita akan tambah buat baru. Dan new item. Oke, dalam new item ni kita ambil rekod prestasi murid T6 yang ini. Oke, kemudian namakan
record sama berarti yang lah dalam kita punya note. Dan kita klik cut, pilih list, di title. Title kita ambil nama murid, subtitle, title kita ambil nama kebenaran. Oke, jadi kita kasih save dia. Kalau kita save. Cikgu mau pertanyaan. Ya. Tadi yang subjek-subjek tu boleh di copy paste kan? Ya. Yang subjek maksudnya? Yang tadi yang kita buat untuk subjek sekarang ni kan pergi ke sudah. Ya. Itu satu kali kita. Jikalah macam kakak terlupa lah kan. Kakak ingat semua mau kakak bikin balik. Bukan copy paste. Biasalah kadang-kadang copy paste ni kakak ni jenis yang pelupa meng-copy paste. Oh rupanya boleh di copy paste. Begitu bah, selalu timbul persoalan. Tak apa-apa ke juga? Tidak ada masalah juga. Saya tadi copy paste tu sebab untuk mempercepatkan kerja untuk dibuat, tidak banyak perlu diedit. Tapi kalau macam saya buat hari tu, saya akan buat satu persatu juga, sama juga kaedah tu. Tapi dua kali yang kali kedua saya buat, rupanya boleh copy paste rupanya. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, dia sudah boleh on. Okey. Jadi ini sudah selesai, tapi saya abaikan ni. Ini yang paling terakhir kita akan edit nanti. Okey, biarkan dulu. Okey, sekarang ni sudah ada dalam UX tu kita ada laman utama. Utama ni. Okey, subjek, klik pada subjek, dia belum pergi ke mana-mana kan. Rekod prestasi murid dia tidak pergi ke mana. Jadi sekarang ni kita mau klik pada subjek, dia akan pergi kepada subjek. Jadi kita mau pergi kepada yang terakhir, yang ini, edit UX dengan menggunakan behavior. Okey, sebab sekarang ni sebenarnya kita kena buat semua masuk dalam ni, tapi untuk permulaan ni kita pakai ini saya dululah. Okey, jadi kita pergi kepada yang terakhir ni, edit UX dengan menggunakan behavior. Okey, jadi pergi kepada behavior di bawah. Di bawah UX ni ada satu menu behavior. Okey, dia kosongkan. Okey, jadi klik kepada new action. Okey, new action. Okey, new action kita namakanlah apa laman utama ni. Okey, kita new action sini saya letaklah go to subject. Untuk subjek kita masuk kepada subjek ni lah. Okey, pada laman utama. Okey, kita tukar ni data set value ni. Okey, kepada go another view with this app. Okey, yang ini. Yang ini. Ada yang 1, 2, 3, 4. Bar keempat ni. Baris keempat. Go to another view with app sheet. Okey. Laju. Okey, saya mula. Okay, klik pada new action. Dan dalam new action tu dia akan keluar tu dia punya paparan lah. Jadi kita action name tu kita tukar lah. Saya letakkan go to subject. Okey, kemudian table kita pergi laman utama. Okey, kemudian apps go to the other view with this action. This apps. Targetnya. Okey, targetnya apa? Okey, targetnya di sini. Klik pada target. Okey. Pergi pada example ni. Example ni. Okey, cari link to view yang ini. Link to view. Pak, dia dalam target example tidak ada bagian deep link, dia ada link to view. Okey, klik insert. Okey. Dah. Okey, sekarang ni yang bagian dia punya ni my apps, apps gallery, ada nombor kita kena highlight ni. Highlight saja. Kemudian pergi kepada data explorer. Okey. Pergi kepada laman utama. Okey, laman utama. Okey, klik kepada subject. Klik kepada subject. Okey.
Okay, link to view, klik kepada subjek. Okay, dia sekarang warna hijau. Okay, klik save. Dan klik juga save di sini. Okay, sekarang habis tu pertama dah muncul. Okay, saya cek ke yang lain. Okay kah? Okay, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan pergi kepada step seterusnya. Okay, selepas kita wujudkan yang ini, kita wujudkan ini tadi kan. Okay, sekarang ni kita pergi kepada UX. Pada UX ni, okay, pergi kepada laman utama, klik laman utama tadi. Okay, turun ke bawah. Okay, pergi pada layout. Layout ni on a click, kita tukar on a click ni, di sini ada go to detail, kita tukar kepada go to subject. Okay, yang kita buat tadi. Okay, cuba klik pada subject, adakah dia pergi kepada laman tadi? Okay, kita save dahulu. Okay, kita coba dulu, kita tekan subject. Okay, dia keluar paparannya, rekod prestasi murid. Okay, rekod prestasi murid dia keluar, paparan rekod prestasi murid di sini. Okay, yang kita buat tadi subjek dia tidak keluar pula. Kenapa dia tidak keluar? Kita cek dahulu lah. Oke, kita tengok data kita. Oke, laman utama subjek dia tidak keluar yang ini. Sepatutnya dia keluar nih. Oke, saya tahu sudah kenapa. Ya, ya. Oke, tapi kita terlupa untuk add satu lagi kita punya view di sini. Kita ambil nih balik add new view. Tadi sudah settle lah. Kita kena tambah lagi satu dalam UX nih. Kita add new view. Oke, kita kena tukar, kita kena pilih sini subject. Mana subject? Minus subject. Oke, dalam ini subject. Oke, kemudian masih cut. Kemudian tukar list, title, subject, penerangan. Oke. Bentar ya. Kita save. Oke, ya, harap-harap berjaya. Oke, sekarang tadi kita sudah dalam UX tadi kita sudah subjek punya menu. Oke, kita klik kepada subjek. Ya, oke, dia sudah masuk ke subjek yang kita mau. Tapi bila kita klik bahasa Melayu, dia belum pergi kepada subjek bahasa Melayu. Jadi kita kena buat lagi satu behavior. Oke, takut ketinggal semua. Oke, kah? Boleh kah? Untuk ini kita sudah klik subjek, dia pergi pada subjek mata pelajaran yang ini nih. Oke, yang ini ya, semua senarai ini. Tapi gambar kita belum masukkan lagi, nanti kita masukkan gambar lah kemudian. Oke, kemudian rekod prestasi murid pun sama. Oke. Oke, sekarang ini kita mau klik subjek, dia pergi pada subjek bahasa Melayu, table bahasa Melayu yang ini. Oke. Jadi kita pergi balik kepada behavior. Kita klik pada behavior. Oke, kita buat lagi satu action. Oke, di sini kita ambil table subject. Table subject tadi. Subject. Oke, klik nama sini ialah subject. Action name. Adalah right, sama juga dia punya cara tuh, kolom tuh add ada review with this app. Oke, kemudian targetnya example, cari link to view. Oke, tukar di sini data explorer, subject. Oke, subject yang ini.
Oke, save. Save. Oke, selesai yang ini. Oke, kita pergi UX semula. Oke, cari subjek punya view, UX subject. Oke, pilih go to detail di on click nih. Go to mata pelajaran. Oke, kita save. Oke, dia ada error. Kenapa dia error? Cek apa masalah dia. Replace dulu. Oke, buat cek balik, kita klik subjek. Oke, kita klik bahasa Melayu. Oke, dia pergi sudah murid bahasa Melayu tadi. Coba kita klik pada oke. Kita klik kepada ini. Alright, dia sudah pergi kepada menu bahasa Melayu. Oke, settle untuk yang ini. Bahasa Inggris. Oke, dia akan pergi. Tapi gambarnya tiada sini. Nanti kita cek apa masalah dia. Oke, kemudian matematik. Oke, ada. Oke, science. Oke, science tiada. Kenapa science tiada? Okay, sebabnya kita belum buat dia punya slice di sini. Kita belum buat dia punya slice. Artinya nanti cikgu untuk cikgu lengkapkan nih, cikgu kena ambil data nih, kita buat slice dulu. Sekarang nih ada bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan matematik. Untuk slice subjek lain belum masuk lagi. Jadi cikgu buat saja, nanti secara otomatik dia akan baca dia punya pelaporan di sini. Tentunya bahasa Melayu dia akan keluarlah. Kalau matematik, kalau cikgu sudah wujudkan di dalam UX nih slice apa nih science, dia akan klik, dia akan keluarlah. Contohnya saya ambillah satu, saya copy, kemudian ini saya tukar nama, ini saya tukar pergi science, sini science. Oke, nama ini pastikan sama dengan nama yang ada dalam kita punya yang ini nih. Kalau tidak, dia tidak boleh baca. Oke, kita science, kemudian oke, saya save. Oke, coba ya, science, klik pada science, ya dia akan masuk kepada murid. Tapi nama murid ini tidak cantik. Oke, bagaimana mau cantikkan dia? Oke, boleh pilih di sini. Oke, primary header kita ambil nama murid. Oke, secondary header kita tukar pada nomor kartu kenalan. Oke, gambar. Oke, kita akan tengok nantilah. Kita boleh letak gambar. Kalau dalam ini saya sudah letak gambar nih, kalau ikut betul. Nah, saya sudah ambil gambar yang ada dalam itu, tapi dia tidak muncul. Kita boleh cek nantilah di dalam kita punya table nih, data nih. Contohnya bahasa Inggris, cek down. Ini pastikan buang ini perkataan add sama delete nih, kita buang, biarkan di update saja. Oke, view column, gambar, image. Oh ya, baru saya perasan kenapa gambar murid tersebut yang ini kan tidak keluar. Ini ada, tapi yang ini tidak keluar. Sebabnya data dalam ini dia sudah berubah, dia punya kedudukan data. Oke, sudah gambar murid dari itu. Oke, yang ini datanya masukkan dalam sini. Cek semula.
Alright. Oke. Jadi sekarang nih tugasnya tinggal cantikkan lah. Contohnya subjek, cikgu belum ada, cikgu punya gambar subjek sini. Jadi sama juga macam tadi. Caranya kita kena edit dulu lah. Ini caranya nih, cikgu kena klik balik UX. Mana sudah tadi? Subjek nih. Sebelum cikgu mau kita klik dulu, tukar dia pada bentuk edit. Jangan pergi ke mata pelajar, tukar dulu sini. Kita mau edit dulu, kita mau letak dulu gambar. Oke, ya. Oke, sekarang nih coba klik. Oke, kita letak gambar sini. Bahasa Melayu. Apa subjek bahasa Melayu coba punya gambar? Oke, macam contohnya saya buat sini. Oke, saya sudah buat satu logo yang untuk saya buat sendirilah. Oke, yang ini. Oke, bahasa Melayu. Alright. Oke. Oke, dia akan keluar lah. Jadi itu saya dah kena buat. Selesai cikgu buat isi edit semua gambar apa dalam ni, baru cikgu balik pada UX, cikgu klik pada subjek, kemudian ubah balik pergi pada go to mata pelajaran. Oke, kemudian dalam ni ada butang tambahkan, kita kena buang nih, butang tambah nih. Macam mana cara buang dia? Oke, cikgu klik kepada data, pergi kepada subjek. Ini, oke, kasih buat ya read only. Oke, kemudian save. Tapi menangkan gambar tadi belum selesai, jangan dulu lah. Saya add, update saja sama add. Update saja. Kalau update boleh tukarkan. Oke, boleh edit. Oke, saya save. Oke, jadi itu yang kamu kena buat lah. Jadi untuk hari ini selesai untuk 1 hingga 5. 1 hingga 5 punya langkah-langkah pembinaan. Belum kita masuk untuk pelaporan. Laporan itu dia lagi susah. Oke, alright. Ada pertanyaan? Nanti yang lain tuh untuk subjek TP itu add masuklah dalamnya. Oke, kemudian macam mana kenapa gambar contohnya saya pergi pada bahasa Inggris, gambarnya tiada di sini. Ya kan sudah ya. Oke, ada sudah. Oke, ini pun. Ini ada nih. Oke, ini kenapa tiada? Kejap ya, saya cek. X subjek. Saya bisa matematik. Saya sendiri tiada. Oke, tak apa. Oke, jadi bolehlah untuk add masuk dalam. Oke, selesai untuk yang ini. Belum kita masuk analisis terakhir dengan rekod prestasi murid lah. Next, Siri. Oke, ada pertanyaan? Mau pertanyaan? Oke. Bukan pertanyaan, sebenarnya mau ngasih tahu penat. Penat memahami, tapi oke lah. Paham konsep sudah nih, insyaAllah. Tambah satu lagi, share betul link yang dapat ikon cantikmu tuh. Ada kan dalam ruangan chat saya sudah bagi, atau kakak tertinggal? Oke, dalam ruangan chat. Yang ini. Kalau mau kakak mau yang macam saya buat nih, buat di Photoshop lah. Jadi kalau yang siap, maksudnya yang siap sepenuhnya tu kan, benda ni boleh di recycle balik lah, diguna balik lah. Macam tahun ni kita pakai, tahun depan boleh pakai lagi. Ya.
Dengan kita, syarat dia ubah di mana? Data source atau macam mana? Data source ya. Macam sudah selesai kan? Okey, ini contoh lah kan. Kita sudah selesai kan buat nih. Siap sudah satu aplikasi. Tapi tahun berikutnya murid nih dia akan bertukar tahun kan? Betul. Kita mau ubah tahu, kita mau buat baru pun boleh, tapi kalau kita ubah saja nama murid sini. Kita tukar saja. Kita tukar saja data source-nya. Ya. Tapi yang data yang asal ni kita kena simpan. Katanya kita sudah buat ni kan. Mana tahu dia nanti mau merujuk semula. Kita kena copy lah. Copy make ataupun copy juga lah bahkan. Make copy lah. Cuma namakanlah. Contohnya ini MSK PPD tahun 6. Jadi 2022. Betul nanti 2023 begitu. Okey. Sebab kita mau simpan tu data, atau mau dirujuk semula. Sebab yang perlu ini saja ni. Yang apa yang kita buat dalam ini untuk memudahkan guru saja. Okey. Yang keperluan yang ini sebenarnya yang di dalam. Ya, sebab yang data source tu hanya admin saja kan? Ya, admin saja. Jadi itulah kalau bagus, sebaik-baiknya lantiklah dalam 2-3 orang admin yang mengendalikan bedak ni, yang boleh akses masuk ke dalam ni. Yang ini ada beberapa orang fikir dalam ni saya kenal. Ada yang mau GB jadi GB lagi. Jadi carilah 2-3 orang guru untuk lantik untuk handle bagian ni lah. Jadi yang ubah sini sih ya. Contohnya ada murid baru masuk. Murid baru masuk ni kan, letakkan saja murid tu nombor ke 11 di sini. Contohnya BM kan. Okay, BM saya mau letak murid baru sini. Saya letaklah baru nombor 11. X. Lihat kalau saya selalu ubah di sini, kita lihat kita punya data subjek sini. Oke, kita pergi bahasa Melayu. Kita akan tunggu sekejap, kita refresh dulu ya. Oke, kita masuk pergi bahasa Melayu. Kita tengok di bawah. Belum masuk. Kita tunggu sekejap. Ada sudah nama murid baru di situ. Otomatis kan dia akan ubahkan di sini. Ubah di sini saja cikgu. Otomatis dia akan dapat sudah keluar sini. Jadi tinggal letakkan gambar dia lah. Cari cara letakkan gambar. Cikgu kena ubah balik sebagai data lah. Kena edit di situ. Contoh murid baru ni sudah mau pindah. Ni murid kita lah. Tapi kita pindah sudah dia. Kita tidak ada di sekolah. Kita padam macam ni. Kita delete saja. Nanti dalam aplikasi ni, kalau cikgu refresh, oke, hilang sudah murid tu. Nanti ada sudah di sini. Jadi apa yang cikgu edit di sini, otomatis guru lain yang sudah download ni aplikasi dia dapat bedak. Oke, yang penting data yang dia ni, di atas ni yang kacau Kalau cikgu kacau dia akan ralat tu cikgu punya di sini. Nanti cikgu bingung nanti kalau nampak keluar dia punya ada ikon warna merah di sini. Ya, ada pertanyaan lain? Thank you Cikgu Mo. Ya, ada permintaan pula Cikgu Ching bengkel Photoshop. Boleh Cikgu, tapi nantilah kita fokus pada Photoshop. Saya Photoshop saya tidak berapa pandai, tapi untuk basic bolehlah untuk belajar untuk sendiri saja. Oke, alright. Ada lagi sekarang jam 11 lebih sudah masanya. Oke, baru siri 2. Siri 3 saya tidak letakkan tarikh. Saya tanya dulu yang lain nih kalau mau bila mau buat sebelah malam kah, sebelah siang. Sebab selepas ni sekolah sudah. Jadi ada masa saya mungkin malam saya ada masa. Kalau siang saya sibuk sedikit. Sebab bengkel yang seterusnya kita akan pergi kepada untuk kita akan buat automation di sini. Kebanyakan tidak lepas sebagai automation ni. Automation ni untuk buat laporan lah. Selepas selesai kita automation, baru kita masuk kepada UX balik. Kita akan ubah sesuai untuk rekod prestasi murid dengan analisis. Okay, tinggal 2 tu.
Selesai itu untuk satu subjek ni boleh run semua, murid boleh jalan, baru cikgu kita deploy, tukar logo apa semua, siap, baru kita buat copy apps untuk kepada tahun 5 atau 5 tahun 6 tu kita cuma ubah data ni saja lah, data murid dengan dia bagian atas ni sedikit lah, ada banyak. Okey, ada pertanyaan boleh tanya di ruangan chat sebelum kita tutup kita punya bengkel. Tak ada, saya cuma nak dapatkan video tu lah kalau boleh sebab kena study balik semua sekali tu. Ya, okey. Nanti video tu saya edit dulu cikgu Mungkin dalam kalau sempat hari ni saya akan buat lah nanti malam sebab kalau yang lambat tu dia punya data murid yang terpapar tu saya kena blurkan dia dulu sekejap. Tapi kalau yang data murid yang saya kongsikan ni ialah data melibatkan data yang bukan ya data olok-olok lah. Jadi rasanya okey tu, tiada masalah. Okey, faham. Okey, terima kasih banyak. Okey, jadi kalau tiada pertanyaan kita tamatkan kita punya siri 2 untuk hari ini. Okey, nanti kita akan buat siri 3 lah. Siri 3 tu saya tidak pastilah untuk rakan-rakan lain bila mau buat. Itu saja. Secepatnya lah cikgumu. Itulah tu bila kamu free. So, kalau besok Jumaat, Sabtu Ahad saya takut saya berjalan. Ada jemputan kahwin tempat si Nasran tu. Supaya bukan memancing lah. Bukan. Tengok dulu kalau Nasran ada jemput kahwin kan. Itu jadi tengok dulu lah kalau dapat pergi. Tanya yang lain dulu. Kalau dapat pergi. Okeylah, kakak tunggu sejak bila kau senang bagi kursus yang penamatnya lah Bani kan? Ada 2 lagi lah sebab itu automation tu yang buat bots tu dia susah sikit kan. Saya buat tu pun itu yang banyak ralat saya buat. Asal buat sikit dia ada ralat. Jadi kena mencari dia punya masalah tu yang susah. Sebab kita kena buat template untuk kita punya pelaporan tu macam mana rupanya. Kalau kamu ikut saya punya contoh boleh saja, cuma nanti samalah. Dah pula cantik. Atau kamu ada idea mau taruh bunga-bunga kah? Okey? Okey. Okey, jadi sampai sini saja. Jadi kita akan jumpa nanti saya akan tanyalah dalam grup kalau siapa mau bila tarik berminat mau buat untuk siri ke-3 nanti. Untuk cikgu membuat idam dengan cikgu Nick nanti saya akan maklumkan jugalah kalau ada siri ke-3 nanti. Okey, terima kasih banyak. Okey. Kakak tunggu ya, kakak tunggu. Okey, alright. Okey, jumpa lagi pada siri seterusnya. Nanti baikilah data-data yang sudah ada yang tadi itu, mana-mana yang belum masukkan saya dulu lah. Nanti berpandukan video nanti saya akan keluarkan video kita bengkel. Okey, ada request malam lagi. Mungkin kita akan buat malam lah. Sebab kalau siang saya rasa saya kesana kesini bergerak, jadi susah untuk fokus pada satu tempat. Kalau malam mungkin boleh. Tapi malam mungkin dalam jam 8 hingga jam 10 lah. Tidak ada lewat. Okey. Jadi, Red, saya akan tamatkan recording.